Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua, sihat? Saya harapkan semua sihat lah dalam musim-musim sekarang ni. Saya doakan semua sihat. Jadi sebelum awak semua duduk, saya nak setiap pedagang muah tolong cek meja, kerusi, buah kerusi. Kalau ada sampah tu minta buang dulu. Dan mana-mana kalau yang ada yang ngantuk ke, rasa tak ada mood apa, minta minum air ke, minta makan gula-gula, saya benarkan. Okey, boleh ya? Okey, insyaAllah sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada ini, saya minta Ahmad bacakan doa. Okey, boleh ya? Okey, terima kasih Ahmad kerana telah untuk baca doa. Okey, sebelum kita mulakan pembelajaran kita ini, okey, saya nak tanya, awak pernah nampak tak gambar ni? Okey, siapa yang kenal tolong angkat tangan. Okey. Okey, ada yang angkat tangan, mungkin ada yang kenal. Okey, untuk pengetahuan semua, ini adalah salah satu permata Nusantara kita, iaitu Pak Buya Hamka. Okey, sebelum mengenali lagi siapa Pak Buya Hamka ni, kita tengok video dulu. So, saya tak nak awak semua lemah apa, kita tengok video dulu. Okey, boleh ya? Okey, Buya Hamka, seorang tokoh kelahiran Indonesia, negara jiran kita, ataupun nama sebenar dia Hamka Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Singkatan dia Hamka. Okey, Hamka ni lahir di Sumatera Barat, Indonesia. Rata-rata daripada rakyat Malaysia kenal lah Pak Hamka ni. Sebab waktu saya duduk dekat Indonesia sekejap, saya duduk pun sekitar 5 bulan je, saya tak tahulah yang keseluruhan. Tapi sekadar yang sekejap tu saya nampak Pak Hamka ni lebih terkenal di Malaysia. Kini orang Malaysia lagi banyak cakap pasal Pak Hamka. Ada isu-isu ambil quote kata-kata Pak Hamka. Wallahualam lah, sebab saya duduk kat Indonesia pun tak lama. Jadi Buya Hamka, orang kata apa, saya boleh simpulkan sebagai seorang sastrawan, sebagai seorang tokoh ulama yang hebat, seorang pendakwa yang hebat, dan juga seorang pemimpin masyarakat. Okey, yang pertama seorang sastrawan, penulis. Kita tengok banyak karya-karya Pak Hamka atau novel-novel Pak Hamka yang hebat, yang tersebar. Antaranya Tenggelamnya Kapal Sandwich, Merantau ke Delhi, Di Bawah Lindungan Kaabah, dan banyak lagi novel-novel Pak Hamka. Dan kalau kita tengok seni dakwah Pak Hamka waktu ketika itu dari sudut menulis novel sangat-sangat hebat. Kalau kita tengok Tenggelamnya Kapal Sandwich dah ada movie, dan filem ni pun sangat masyhur. Orang tengok kisah cinta antara Zainuddin dengan Hayati, sangat-sangat menginspirasikan. Tapi dari satu sudut, kita tengok Pak Hamka, dia ada asbab yang lebih besar dia menulis novel tu. Dan kalau kita tengok novel Tenggelamnya Kapal Sandwich, Pak Hamka mengkritik budaya Minang, kalau tak silap saya, yang menyusahkan orang nak berkahwin, cinta tu dipisahkan, terpisah kerana adat dan budaya. Sedangkan Islam lebih mudahlah berbanding daripada adat. Dan kalau kita tengok dalam cerita Tenggelamnya Kapal Sandwich ni, nama-nama watak tu pun ada something yang Pak Hamka nak sampaikan. Hayati, maksud Hayati dalam bahasa Arab kehidupan, meninggalkan Zainuddin, dalam bahasa Melayu Zainuddin maksud gemerlapan agama, demi Aziz. Aziz, kemegahan. Kita tengok sini macam megah, kaya. Dan kalau kita tengok kehidupan, kalau meninggalkan gemerlapannya agama, cahaya agama, apa jadi pada Hayati? Sengsara, hidup dengan Aziz sengsara. Kita tengok tu lah daripada seni, nama-nama tu lah. Dan banyak lagi lah novel-novel Pak Hamka yang hebat-hebat. Dan Pak Hamka, dia pernah ditegur oleh ayah dia, Haji Amrullah, seorang ulama besar juga. Dia ditegur oleh ayah dia. Apa ayah dia cakap pada Pak Hamka? Kamu ni Hamka macam burung tiung, suka cakap, suka tulis benda yang orang suka dengar, tapi makna dia tak sampai. Atas kesedaran inilah Pak Hamka, dia mula menulis kitab Tafsir Al-Azhar, lepas tu tasawuf moden, banyak kitab-kitab agama yang lain Pak Hamka mula tulis. Pak Hamka seorang sastrawan. Okey, seterusnya seorang ulama atau tokoh yang hebat. Pak Hamka ni, dia ni pendidikan dia lebih kepada tradisional, banyak menuntut ilmu dengan ayah dia. Tapi nak kata hebatnya dia, Universiti Al-Azhar Mesir bagi gelaran doktor pada dia. Dan universiti kita di Malaysia, UKM juga bagi gelaran doktor kepada Pak Hamka. Walhal dia, kita tengok pendidikan dia lebih kepada tradisional, tapi hebatnya dia seorang ulama, seorang pendakwah yang hebat, sehingga dipandang tinggi oleh masyarakat, diberi gelaran doktor. Pak Hamka juga bergiat dalam Parti Masyumi, satu parti Islam di Indonesia, tapi tak adalah pegang jawatan tertinggi, menjawat presiden ke, timbalan presiden ke, tak adalah. Cuma Pak Hamka dia aktif dalam Parti Masyumi. Pak Hamka juga dia ada pegang jawatan tertinggi lah dalam Majlis Ulama Indonesia. Ya, tadi semua tengok video Okey, daripada ML Studio mana ada berkisahkan berkenaan dengan latar belakang Hamka secara ringkas. Okey, seterusnya kita nak tengok biar Hamka ni macam mana orangnya. Ayah dia siapa? Macam mana Hamka ni, hebatnya Hamka ni sehingga diangkat nama dia sebagai satu pembantu yang ada dekat Nusantara.
Okey, sebelum tu kita akan tengok biodata Hamka dulu. Okey, Hamka ini nama yang diberi adalah Haji Abdul Malik bin Syekh Abdul Karim bin Syekh Muhammad Abdullah, yang mana lahir pada 19 Februari 1908 Masihi. Okey, di Minangkabau, Sumatera Barat. Mungkin kat sini dah ada yang pernah pergi Minangkabau ke apa. Mungkin dah pernah pergi Indonesia dan mungkin pernah melawat kawasan tempat lahirnya Hamka ni. Okey, bapa ni Syekh Abdul Karim salah seorang pelopor gerakan Islah yang membawa pembaharuan kepada kawasan Minangkabau ya. Dan akhirnya Hamka ini meninggal pada usia 73 tahun pada 24 Julai tahun 1981. Okey, seterusnya kita akan bergerak pula kepada kita nak tengok kepribadian lah yang ada pada Hamka ni. Okey, yang pertama kita dapat lihat mana Hamka ni sangat-sangat mahir berpidato. Jadi kalau diberi peluang untuk bersyarah itu, Hamka ni kalau nak pergi bercakap depan tu bukan satu masalah lah untuk Hamka. Sehingga pada satu masa di Mesir, Hamka diberi penghormatan untuk berpidato ya di rancangan radio Arab Saudi. Okey, seterusnya seorang yang berjiwa seni. Okey, sifat-sifat jelas ni, sifat berjiwa seni ni jelas sangatlah kelihatan sewaktu Hamka menuliskan novel-novel. Yang mana novel-novel ni antara best seller lah kalau dibawa ke Malaysia dan juga kawasan Nusantara ni. Antaranya Tenggelamkan Pembedewi dan sebagainya. Okey, dan kata-kata Hamka ni yang diletakkan dalam novel-novel ni sangat-sangat menyentuh hati. Okey, seterusnya kita nak tengok sifat kepribadian yang ketiga, yang mana Hamka ni seorang yang sangat-sangat berani. Yang mana kalau dia berpidato tu dia boleh naikkan semangat orang yang mendengar. Okey, boleh setakat ni semua boleh kan. Jadi kalau siapa yang tak faham boleh angkat tangan. Okey, seterusnya kita nak tengok kepada latar pendidikan Hamka. Yang mana Hamka ni pada usia kecil je dia mempelajari Al-Quran dan asas-asas agama daripada bapa yang jadi. So bapa ulama, takkan bapa tak ajar kepada anak kan. Jadi kat situlah permulaan awalnya Hamka ni dia belajar agama. Jadi seterusnya Hamka ni melanjutkan pendidikan rendahnya di sekolah Desa Padang Panjang dan juga sekolah agama Tawalib, yang mana sekolah-sekolah ni didirikan juga oleh ayah Hamka sendiri. Okey, selain kat sekolah, Hamka juga selalu ikut pengajian-pengajian di surau-surau yang di mana mungkin ada kuliah di surau, dan Hamka pergi untuk menghadiri kuliah-kuliah tersebut. Dan antara guru-guru yang Hamka sering dengar adalah Syekh Ibrahim Musa, Syekh Ahmad Rashid, minta maaf, Sultan Mansur dan Kiai Bagus Hadi Kosmo. Okey, waktu kat sekolah pula Hamka ni sangat-sangat suka habiskan masa lapang dia dekat perpustakaan untuk baca buku jadi kalau kita selalu pergi perpustakaan untuk kadang-kadang untuk rehat dan sebagainya, Hamka ni dia pergi baca buku yang dibaca bukan buku-buku saja, buku sastera, buku falsafah, buku agama dan selain. Dan pernah jadikan satu kisah yang mana Hamka ni sanggup ponting kelas yang di tengah belajar pada waktu tersebut untuk pergi ke perpustakaan untuk membaca. Jadi Hamka ni lebih suka duduk dekat perpustakaan daripada duduk dalam kelas. Tadi kita dah pergi sepintas lalus untuk kenal nama Hamka, kita nak tahu apa ciri-ciri Hamka ada pada diri dia dan seterusnya pendidikan yang dia ambil oleh Hamka sewaktu dia kecil dan juga meningkat dewasa. Okey, seterusnya kita akan tengok apa kerjaya Hamka ni sewaktu dia hidup. Okey, yang pertama adalah guru agama di Perkebunan Tebing Tinggi Medan Padang Panjang di Indonesia. Okey, seterusnya menjawat jawatan sebagai pensyarah di Universiti Islam Jakarta dan Universiti Muhammadiyah Padang Panjang. Seterusnya dinaikkan pangkat menjadi rektor di perguruan tinggi juga di Jakarta. Okey, seterusnya sebagai pegawai tinggi agama Indonesia dan juga sebagai ketua umum Majlis Ulama Indonesia. Jadi kita dapat lihat transisi Hamka ni bermula daripada seorang guru seterusnya menjadi antara kalangan-kalangan ulama besar di Indonesia. Okay, kita dah kenal Hamka daripada segi hidup dia. Okey, seterusnya kita tengok sebab kita tengok Hamka ni orangnya hebat, jadi mesti ada penganugerah-penganugerah yang diberikan kepada Hamka ni bila
sesuatu kejayaan yang hamka dapat lah. Okey, saya akan turunkan yang ni dulu. Lagi saya akan tampal balik. Okey, seterusnya kita akan tengok bentuk-bentuk penganugerahan dan juga bentuk-bentuk dakwah Nusantara yang hamka lakukan di Nusantara. Okey, kita akan bergerak ke penganugerahan yang hamka dapat dulu. So lepas kita tengok kejayaan, kita akan tengok penganugerahan yang hamka dapat. Okey, seterusnya anugerah Doktor Kehormat daripada Universiti Al-Azhar Mesir pada tahun 1959. Seterusnya anugerah Guru Besar ataupun kalau dekat Malaysia ni orang panggil profesor lah, oleh Universiti Mustopo Jakarta pada tahun 1960. Okey, seterusnya juga mendapat penganugerahan daripada Universiti tempatan kita, iaitu Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1974, itu anugerah Doktor Kehormat. Okey, seterusnya kita akan tengok dakwah, gerakan dakwah yang dilakukan oleh Hamka di Indonesia ataupun di Nusantara pada waktu Hamka ni hidup. Okey, yang pertama kita dapat lihat Hamka ni telah melibatkan diri dengan gerakan-gerakan Islah ataupun gerakan-gerakan dakwah ni semasa umur 17. Kita umur 17 ni banyak main bola lagi waktu ni rasanya. Kalau lelaki main bola, kalau perempuan ada kerja-kerja dia. Okey, seterusnya Hamka ni telah mengasaskan Persatuan Hindia Timur untuk memberi pelajaran, untuk train, buat satu kumpulan untuk training jemaah-jemaah haji Indonesia yang akan berangkat ke Mekah. Okey, seterusnya terlibat juga dengan Muhammadiyah, gerakan Muhammadiyah, dan mengetuai cawangan Padang Panjang selepas balik dari Mekah. Jadi Hamka diasaskan Pertubuhan Hindia Timur ni waktu dia kat Mekah. Dan lepas balik dari Mekah, dia terlibat pula dengan Pertubuhan Muhammadiyah ni lah untuk gerakan dakwah seterusnya di Nusantara. Okey, seterusnya Hamka juga ada menerbitkan buku-buku, dan antara buku ataupun syarikat majalah-majalah yang dikeluarkan majalah Pedoman Masyarakat pada tahun 1936. So banyak ada Menara, ada majalah Merdeka, Panji Masyarakat dan sebagainya. Okey, itu antara contoh-contoh. Hamka ni suka berdakwah secara penulisan. Jadi di sinilah platform Hamka gunakan untuk berdakwah kepada masyarakat-masyarakat di Nusantara. Okey, seterusnya selepas menerbitkan majalah-majalah, beliau mengasaskan pula Kolej Al-Mubalirin pada tahun 1936. Okey, setakat ni boleh Okey, seterusnya pada tahun 1953 Hamka dilantik sebagai pimpinan pusat Pertubuhan Muhammadiyah Cawangan Padang Panjang yang tadi. Sebab lepas Hamka balik dia join je Pertubuhan Muhammadiyah ni. So pada tahun 1923 Hamka ni dipilih untuk mengetuai cawangan mengetuai pimpinan di peringkat pusat. Mungkin lagi besar lah. Okey, macam kita tahu yang mana Hamka ni kebanyakan gerakan dakwah yang dilakukan adalah secara penulisan. Okey, seterusnya kita akan tengok karya-karya yang mana telah ditulis oleh Hamka sewaktu hidup sehinggalah akhir hayat Hamka ni. Okey, kita nak tengok dulu okey, antara karya-karya yang Hamka sudah buat. Okey, karya-karya Hamka ni terbahagi pada 3. Okey, satu daripada karya-karya agama atau buku-buku agama. Seterusnya adalah falsafah dan juga akhirnya sastra. Okey, seterusnya kita akan tengok dulu karya-karya dari kitab agama yang Hamka telah tulis. Okey, antaranya adalah tafsir Al-Azhar, seterusnya dan tasawuf moden. Kita juga ada pedoman muballigh Islam. Kita ada Arkan Islam, kita ada sejarah umat Islam dan juga revolusi agama. Okey, seterusnya kita akan bergerak kepada karya-karya Hamka dalam bidang falsafah yang mana dalam bidang falsafah ni kita dapat tengok antaranya ialah falsafah hidup, lembaga hidup, falsafah ideologi Islam berbicara tentang perempuan dan pandangan hidup Islam. Okey, seterusnya kita nak tengok yang sastra ni kebanyakan orang tahu lah. Kalau buku-buku agama dan falsafah Hamka ni kebanyakan tak orang baca. Ada baca tapi tak ramai. Jadi seterusnya adalah dari jenis sastra. Okey, yang mana yang pertama adalah Tenggelamnya Kapal Vanderbilt. Okey,
Ini mungkin antara penyebab lah orang kenal Hamka. Yang mana Tenggelam Ikat Permai David ni kita ada novel, kita ada movie. Okey, seterusnya di bawah lindungan Kaabah ini pun sama dengan Tenggelam Ikat Permai David yang mana dah diadaptasikan sebagai satu filem dan juga ada novel. Okey, seterusnya Laila Majnun, Mandi Cahaya di Tanah Suci dan juga Menunggu Beduk Berbunyi. Okey, tadi kita dah tengok antara karya-karya Hamka. Okey, seterusnya kita tengok apa sumbangan Hamka ni kepada dunia Islam pada khususnya di umat Islam di Nusantara pada waktu tersebut. Okey, dan seterusnya kita akan tengok apa betul-betul perjuangan Hamka yang Hamka telah buat sehingga namanya diangkat sebagai seorang perwira. Khususnya di negara Indonesia. Kalau Malaysia sudah bangga dengan adanya Hamka, tambah lagi lah di Indonesia. Okey, yang pertama kita nak tengok sumbangan Hamka adalah yang pertama, karya-karya dalam bidang agama dan susastraan dan juga falsafah banyak menyentuh secara langsung berkenaan dengan kehidupan umat Islam pada zaman tersebut. Jadi penulisan-penulisan Hamka ni nampak realistik nampak hidup, sebab apa yang Hamka bicarakan ni ada dan berlaku dalam kalangan masyarakat. Okey, seterusnya Hamka dia menjadi penerus kepada kelangsungan gerakan Islah Syed Jamaluddin Al-Afghani dan juga Syekh Muhammad Abduh di Nusantara. Jadi kalau Syekh Muhammad Abduh dan Syekh Syed Jamaluddin Afghani ni banyak berlaku di Mesir. Jadi Hamka meneruskan gerakan ni dekat Nusantara, di tanah Melayu dan juga Indonesia. Okey, seterusnya kita nak tengok bentuk sumbangan sebenarnya. Okey, Hamka telah menggunakan sebaik mungkin peluang-peluang di ruangan-ruangan akhbar untuk menulis berkenaan dengan hal ehwal Islam. Jadi sebab macam kita tahu Hamka ni suka menulis, dia suka dengan ilmu. Jadi Hamka menggunakan platform dan juga kelebihan penulisan dia untuk masukkan dan membicarakan berkenaan hal ehwal Islam ni di dalam akhbar-akhbar. Macam kita tahu akhbar pada waktu tersebut macam zaman Hamka mungkin dah tak ada internet lagi macam sekarang. Jadi surat khabar ni sangat-sangat dibaca. Jadi Hamka memanfaatkan betul-betul lah keberadaan surat khabar ni untuk menjaga hal ehwal Islam pada waktu tersebut, khususnya di Nusantara. Okey, seterusnya karya Hamka ni, terutama tafsir Al-Azhar ni, banyak memberikan kesan yang dalam bidang ilmu dan pemikiran di alam Melayu. Jadi zaman dulu mungkin susah nak jumpa Al-Quran yang diterjemah kepada bahasa-bahasa yang mudah terfaham di tanah Melayu ni lah, mungkin bahasa Melayu dan sebagainya. Jadi Hamka telah habiskan masa dia untuk tafsir Al-Quran dan menjadikan tafsir Al-Azhar ni sebagai satu tafsir agung di Nusantara ni untuk kegunaan umat Islam di Nusantara, di Malaysia dan juga di Indonesia. Okey, seterusnya seterusnya kita nak tengok perjuangan Hamka sehingga Hamka telah diangkat sebagai wira di Indonesia. Okey, yang pertama, Hamka pernah menjadi antara frontliner pertahanan nasional untuk menyekat kemarahan Belanda di Indonesia. So Hamka ni bukan sahaja pandai beragama, Hamka ni bukan sahaja pandai menulis, tapi juga ada semangat nasionalisme yang sangat-sangat tinggi. Okey, seterusnya Hamka ni beraninya Hamka ni sampai berani untuk kritik pentadbiran, yang mana takbiran pada waktu tersebut dipegang oleh Soekarno, yang mana kita tahu Soekarno ni memimpin gerakan komunis nasional Indonesia pada waktu tersebut. Jadi pada waktu ni Hamka sudah pun memegang jawatan sebagai Ketua Umum Majlis Ulama Indonesia. Jadi Hamka tengok ada kepincangan dalam pentadbiran. Jadi Hamka sebagai seorang yang bertanggungjawab, dia tegur. Walaupun Hamka tahu yang dia mungkin dikenakan tindakan, sebab kita tahu Soekarno ni bukanlah satu presiden yang mana mesra kepada teguran dan juga tak sama dengan Soeharto. Okey, sebenarnya pernah melancarkan gerakan menentang khurafat, bid'ah dan tarikat yang sesat yang semakin menular di Indonesia. Jadi pada waktu ni wujudnya ajaran sesat, tarikat yang mana sangat-sangat berlawanan lah dengan akidah yang dibawa oleh
umat Islam pada waktu tersebut. Jadi Hamka juga melancarkan serangan kepada golongan ni untuk menghilangkan pergaulan hafad ni daripada bumi Indonesia. Okey, yang terakhir, beliau pernah meringkuk dalam penjara bersama tokoh-tokoh Majlis Syura Muslim Indonesia Masyumi, dan pada waktu dalam penjara ni lah Hamka menyiapkan tafsir Al-Azhar tersebut. So ada dijadikan kisah sewaktu Presiden Soekarno ingin dah nak mati lah, kira nak meninggal dunia. Presiden Soekarno ni pernah meminta Hamka untuk menyembahyangkan jenazah Soekarno ni, yang mana Soekarno cakap kalau aku mati ni aku nak Hamka yang jadi imam. So kalau tengok kan, kalau kita sebagai manusia biasa, Soekarno ni yang telah memenjarakan Hamka sehingga Hamka duduk dalam penjara begitu lama. Jadi walaupun Soekarno telah memenjarakan Hamka, jadi Hamka tetap terima pelawaan Soekarno untuk menjadi imam pada solat jenazah Soekarno selepas Soekarno meninggal. Kalau tengok, Hamka ni tak ada sifat dendam. Dan ada yang bertanya kepada Soekarno, kenapa Soekarno bertanya kepada Hamka, kenapa Hamka ni terima juga pelawaan Soekarno, permintaan Soekarno. Dan Hamka cakap, aku berterima kasih dengan Soekarno, sekiranya aku tidak dipenjarakan, maka tidak akan ada tafsir Al-Azhar pada ketika itu. Jadi Hamka ni dia memandang positif, dia bukan seorang pendendam dan juga yang mudah untuk marah lah apa tindakan. Jadi dia nampak hikmah dia masuk penjara itu, maka telah lahirlah tafsir Al-Azhar yang sehingga sekarang diguna pakai. Okey, itu saja berkenaan dengan Hamka. So kita tengok biodata dan sebagainya. Saya harap awak semua dapat, dan saya harap awak cantik lah setiap nota-nota, setiap apa yang saya cakap ni untuk penggunaan awak pada masa akan datang. Jadi untuk seterusnya, saya nak uji sikit lah kefahaman awak berkenaan dengan apa yang telah kita bincang daripada awal tadi sampai akhir. Okey, boleh dekat tangan saya ni ada 4 sampul warna lah. Kiranya dalam setiap sampul warna ni ada 1 soalan yang mana saya nak, sekarang ni saya nak setiap awak ni bahagikan kepada 4 kumpulan dan memandangkan lelaki nampak sedikit, jadi 1 kumpulan lelaki dan juga 3 kumpulan perempuan. Okey, boleh Okey, cepat. Okey, sekarang ni saya dah nampak. Okey, kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3 dan juga kumpulan 4. Okey, sekarang ni kumpulan 1, saya nak awak pilih warna apa yang awak nak. Okey, kumpulan 1 katanya memilih sampul warna biru. Okey, kumpulan 1 sampul biru Okey, seterusnya kumpulan nombor 4 nombor 4. Okey, saya nak awak pilih warna apa yang awak nak. Dan dalam ni ada soalan lah. Kalau susah-susah lah, kalau mudah-mudah lah. Okey, kumpulan 4 warna hijau. Okey, dan seterusnya kumpulan kumpulan mana nak dulu 3 ke 2 Jadi kumpulan 2 lah. Kumpulan 2 awak nak sampul kuning ataupun merah. Okey, hijau biru tak boleh lah. Okey, jadi kumpulan kuning pilih warna kuning dan juga kumpulan 3 akan pilih warna merah. Okey, seterusnya saya tak nak awak gerak terlalu banyak. Okey, jadi saya akan setiap kumpulan saya akan buka soalan dia. Saya akan buka soalan dan saya akan baca soalan tu kuat-kuat. Jadi saya nak ahli kumpulan tu bincang jawapan dia dan lagi saya suruh jawab. Okey, kita akan tengok kumpulan 1, yang mana kumpulan 1 diminta sampul warna biru Okey, dengar elok soalan dia. Okey, kumpulan 1 dengar. Okey, apakah jawatan Hamka pada tahun 1953? Okey, saya ulang. Apakah jawatan Hamka
pada tahun 1953. Okey, itu soalan bagi kumpulan nombor 1 yang sampul warna biru ya. Okey, seterusnya saya pergi ke kumpulan nombor 4 yang mana telah pilih sampul warna hijau. Okey, kalau kumpulan nombor 4 okey, namakan 4 karya Hamka dalam jenis falsafah. Okey, dapat tak dapat? Okey, namakan 4 karya Hamka dalam bidang falsafah. Okey, itu soalan bagi kumpulan nombor 4 sampul warna hijau. Okey, seterusnya kita akan bergerak ke kumpulan nombor 2. Okey, kumpulan nombor 2 sampulnya warna kuning. Ini soalan dia agak mudah. Okey, soalan bagi kumpulan 2, dekat mana Hamka lahir? Kalau boleh letakkan sekali tarikh lahir. Jadi kalau ada nama tempat tak seronoklah pendek sangat. Okey, nyatakan juga tempat Hamka lahir dan tarikh Hamka lahir. Okey, itu sahaja. Okey, dan soalan yang terakhir bagi kumpulan nombor 3, sampul warna merah. Okey, ini kumpulan nombor 3 ni tolong fokus soalan agak panjang. Okey, nyatakan 4 ulama yang sempat Buya Hamka berguru dengan mereka sewaktu Hamka kecil. Okey, ada 4 ulama yang rasa saya dah sebut ni, nama 4 ulama atau berguru ilmu lah yang Hamka pernah berguru sewaktu Hamka kecil. Okey, saya bagi awak satu kumpulan 5 minit lah untuk fikir. Okey, minta fikir sekarang. Okey, dah cukup 5 minit. Okey, saya nak tahulah jawapan bagi setiap kumpulan. Okey, kumpulan 1, apa jawapannya? Okey, betul. Okey, kumpulan 1. Okey, tadi apa soalan di kumpulan 1? Saya pun dah lupa. Okey, kumpulan 1. Okey, jawatan Hamka pada tahun 1953. Okey, jawapan yang diberikan adalah okey, betul. Sebagai anggota pimpinan pusat Muhammadiyah selepas kembalinya daripada Mekah. Okey, betul. Okey, minta semua tepuk tangan. Okey, seterusnya kita akan tengok kepada kumpulan nombor mana? Kumpulan nombor 2 lah. Kumpulan nombor 2. Okey. Kumpulan nombor 2. Soalannya adalah yang jadi ni, di manakah Hamka lahir dan tarikh Hamka lahir. Okey, apa jawapan dia? Okey, betul. Di Minangkabau, Indonesia dan lahir pada 16 Februari 1908. Okey, betul. Minta semua tepuk tangan dulu. Okey, dan seterusnya kita akan pergi ke kumpulan nombor 3. Saya nak tahu. Okey, kumpulan nombor 3, saya nak jawapan. Okey, ni soalan yang panjang tadi. Okey, nyatakan 4 ulama yang Hamka pernah berguru sewaktu Hamka kecil. Okey. Okey, betul. Okey, lagi. Okey, betul. Kita ada 4 yang mana Syekh Ibrahim Musa. Okey, ingat nama semua ingat nama ni Syekh Ibrahim Musa, Syekh Ahmad Rashid, Sultan Mansur dan juga Kiai Bagus Hadi Kosmo. Okey, tolong ingat nama-nama dan tarikh ni, minta ingatlah sebab mungkin akan keluar pada peperiksaan akan datang lah. Jadi okey, untuk kumpulan yang terakhir, kumpulan nombor 4. Kumpulan nombor 4 ni dapat soalan. Okey, apa soalannya yang kumpulan nombor 4 dapat apa karya Hamka dalam bidang falsafah. Okey, ni mungkin mudah kan. Mungkin kalau siapa yang tulis mudah lah, siapa yang tak tulis juga susah lah. Okey, apa jawapan dia? Okey, betul. Falsafah hidup, lembaga hidup, berbicara tentang perempuan dan juga pandangan hidup Muslim. Okey, terima kasih. Betul semua. Okey, minta semua tepuk tangan dulu. Okey, tolong. Jadi, apa yang saya ajar hari ni, saya harap awak ingatlah sampai bila duk. So, mana yang salin tu, untunglah. Mungkin balik ni akan boleh buat nota dan sebagainya. Jadi, Hamka ni, tolong kita akan kena ambil iktibar. Mungkin dalam video yang kita tengok awal tadi, speaker
MS Sudi dalam cakap yang mana Hamka ni punya hebat sehingga dalam buku Tenggelamnya Kapal Mendebik ada 3 watak, iaitu Hayati, Zainuddin dan juga Aziz. So yang mana Hayati ni kalau ikutkan dalam bahasa Melayunya adalah hidup, dan Zainuddin ni adalah kemuliaan agama, dan juga Aziz ni adalah kemewahan. Jadi Hayati ni meninggalkan Zainuddin untuk mencari Aziz. Jadi kalau kita boleh relate kan, Hayati ni hidup kita, kalau kita tinggal kemuliaan agama, dan kita akan mengejar kemewahan, dan kita akan rugilah kalau tengok pada penghujung. Ni spoiler sikit lah, kalau siapa tak nak baca lagi Tenggelam Kapal Mendebik ataupun tengok movie dia. Okey, yang mana Hayati ni akhirnya kecewa lah, tidak dapat cinta Aziz, dan terlepas juga cinta Zainuddin. Okey, itu tadi saya dah tengok lah, awak faham dan awak tahu jawapan bagi setiap soalan yang saya bagi. Jadi seterusnya, sebelum saya akhiri kelas kita pada hari ini, dekat sini saya ada sediakan nota dan juga soalan kemudian untuk awak jawab dalam masa seminggu lah. Minggu depan saya nak tengok. Okey, di depan ni ada nota. Jadi tugasan untuk awak sebelum kelas kita pada minggu depan, daripada nota ni yang saya akan beri ni, saya nak awak tukarkan nota ni yang nampak macam bosan, kalau kita baca bosan. Saya nak awak tukar kepada peta minda. Jadi dari peta minda tu kita akan tengoklah siapa yang paling cantik, kita akan tampal dekat sudut kelas lah. Dan siapa lagi cantik, kita akan tampal dekat tanda panitia. Okey, boleh ya? Okey, dekat belakang ni ada soalan. Saya ada 2 soalan objektif, saya ada soalan subjektif dan juga esei. Memandangkan awak kata 5. Jadi tolong siapkan, dan minggu depan saya nak tengok. Okey, jadi tugasan awak kat sini ada 2. Satu, siapkan peta minda berdasarkan nota yang saya bagi, dan seterusnya siapkan latihan-latihan yang telah saya bagi pada yang ada dalam pamphlet ni jugalah. Okey, untuk photostat awak semua ada kutip di kelas kan, jadi bolehlah guna untuk photostat bagi setiap soalan satu. So kalau ada yang nak sedekah ke apa, mungkin ada duit lebihan ke apa, boleh untuk kawan-kawan sekali, tolong kawan-kawan lah. Okey, itu sahaja untuk pembelajaran kita pada ini. Saya harap awak dapat apa kita belajar ini dapat pengajaran lah daripada perjuangan Hamka menegakkan daulah, menegakkan Islam di Nusantara ni. Jadi itu sahaja. Sebelum saya akhiri, siru ala barakatillah, semoga kamu berjalan atas jalan Allah. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih semua. Dan kita akhiri kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah As.